Zikir tak boleh, itu tak boleh. Lepas semayang ni, kalau siapa zikir, siapa yang tahlil, semua dengar kau. Ada yang cakap tu. Memanglah yang pergi masjid, yang zikir, doa tu semua dengar kau tu. Yang duduk kat kedai mamak tak buat apa-apa tu, ngangkang tengok TV tu, semua syurga tu. Payah mana kan? Semua susah. Malam nisfu Syakban, orang baca Yasin. Baca 3 kali, baca sekali. Tak kisahlah baca lah. Nabi pesan malam nisfu Syakban tu hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita nak baca Yasin boleh, nak mengaji satu Quran pun boleh, tak ada masalah. Yasin tu nak baca 3 kali boleh, 10 kali pun boleh. Ustaz tak terdaya lah 3 kali Ustaz. Sekali boleh? Boleh, baca lah. Ustaz tak terdaya Ustaz 1 kali tu. Yasin, sadaqallahu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, itu juga yang bahagia Tuan Pengerusi masjid, Tuan Imam, barisan Tuan Kuasa, Hulu Balang penggerak masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nama saya Syamsul Amri bin Ismail, ataupun dimasyhurkan dengan Syamsul Debat. Dilahirkan pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Maknanya hari ini hari lahir saya. Saya dilahirkan di kampung Aidilali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Dan itu ialah kot. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Nah, tu pantun permulaan lah. Jadi hari ini, tak silap saya, tajuknya adalah masjid. Masjid kita, tanggungjawab kita. Jadi tanggungjawab kita tu adalah, kalau kita faham lah kan, masjid ni bukannya rumah kita dari segi, maksudnya macam kita punya tu, kita buat macam seolah-olah mempunyakan masjid tu seolah-olah orang lain tak boleh masuk, tak. Tapi kita sama-sama tanggungjawab mengimarahkan, menghidupkan masjid. Contoh, kalau semayang boleh duduk ramai-ramai kat dalam, kenapa dengar ceramah duduk kat luar? Contoh, masuklah dalam, kata nak tengok Syamsul Debat kan. Dalam banyak kosong ni, elok duduk dalam, duduk luar apa hal? Contohlah. Ni saya cakap untuk orang jemaah masjid lain, yang jemaah ni tak, saya faham. Jadi tu saya kata tadi, memang takkan faham kalau tak direnungkan, atau kena renung kan. Hari ni kira ramai lah, sebab melempah sampai keluar kan. Alhamdulillah, saya seronok sangat. Itu sebab saya tak boleh nak tolak jemputan masjid ni, sebab saya difahamkan jemaah subuh dia setiap hari memang seramai ini. Kalau galak tu tak ada lah, kan. Jadi mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan. Jadi kalau kita tengok kan, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 membawa maksud nur hidayah, petunjuk. Ni orang sebut ni. Ada orang cakap kan, kenapa bila kita tanya kenapa engkau ni tak berubah, kenapa engkau ni tak tutup aurat, kenapa kau tak ni kan. Ayat dia belum sampai seru. Orang Melayu lah, orang Islam tak cakap macam tu. Orang Melayu rumah cakap belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk lagi, dia kata. Pada orang Melayu ni, dia punya faham petunjuk tu, accident, terbalik kereta, dia hidup lagi. Tu petunjuk tu. Dia tak fikir mujur terbalik tu hidup lagi, kau mampu tahu macam mana. Jadi petunjuk ni jangan tunggu accident, jangan tunggu nak jadi malapetaka tu baru nak kata oh dah sampai seru. Tak, kena cari. Kadang-kadang tak ada petunjuk, walaupun nama dia memang dah hidayah dah, nama dia hidayah dah, tapi tak dapat petunjuk dah. Bini dia hidayah, laki dia macam tu je.
perangai apa lasit sampai ketua, bukannya orang sini, orang tempat lain. Kan? Jadi firman Allah tadi menyatakan nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Datang rumah Allah ni insya-Allah tak ada siapa yang kusut dah. Semua tenang. Tu yang tadi macam nak rabah masa semayang tadi tu. Kan? Dia semua pandang siapa imam, tengok anak muda ke depan. Sudah, ini panjang ni. Dia kata kan, dah mula kawan tu, dah macam tiang apa tu dah, tiang pokok tu semua. Kan? Jadi tenang ke tak tenang? Tenang lah tu. Kalau sampai beli lalap masa semayang, mana tenang lah tu. Kan? Tahu tak dalam perbuatan solat tu? Tahu tak? Ibu-ibu tahu tak? Perbuatan solat tu, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Dalam solat, semua perbuatan kita akid takbir, kan? Takbiratul ihram, lepas tu kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita sujud balik. Kan? Jadi dalam perbuatan tu mana yang paling tenang sekali? Ramai yang jawab sujud. Kalau tenang sujud tu ada harapan lalap. Menurut pakar teori patik, dia buat kajian teori patik solat. Rupa-rupanya perbuatan yang paling tenang waktu bila tau? Daripada kita rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah, waktu kita berdiri, sebelum kita turun sujud, itulah sebenarnya perbuatan yang paling tenang jiwa. Dan benda tu takkan dapat dicapai ketenangan oleh orang yang bila dia bersemayang tu mencelinap punya. Tu mencelinap. Orang Islam cakap mencelinap ni, budak-budak KL sebut berdesup lah, macam tu. Ataupun yang paling laju dalam Negeri Sembilan ni dia sebut menculit. Tu laju betul lah tu. Orang Pahang sebut apa kalau berdesup tu? Orang Pahang sebut apa? Mencuat. Mencuat. Macam tu. Mencuat lajunya. Macam tu kan. Sami Allahu Akbar. Tu tak dapat. Ya. Jadi kalau datang tu insya-Allah. Syarat utama pengimarahan masjid. Orang nak imarahkan masjid mestilah orang terlibat, mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab jahiliah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram dengan memberi khidmat, memberi minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran saja. Bila orang datang nak buat haji, dia bagi makan, dia bagi itu, dia tolong kat barang, dia tolong buat itu. Dia ingat itu dia dah buat kerja besar dah. Kan? Tapi itu hanya luaran sahaja dan mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid dibina untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Salahnya mereka syirik. Kan? Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum pada orang-orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi rumah ni rumah Allah, kita sama-sama hidupkan. Datang ramai-ramai. Kan? Dan Nabi pernah pesan, siapa yang rasa hidup akhir-akhir ni macam parit lah, susah betul hidup. Ada tak rasa macam tu? Akhir-akhir ni ada tak macam tu? Ada je masalah. Pernah tak macam tu? Ada tak rasa macam tu? Kalau ada rasa macam tu, Nabi dah bagi dah solusi dia. Nabi kata, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalannya. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga jangan tinggal sedekah subuh. Cuba buat tu seminggu, dalam seminggu ni cuba jangan tinggal. Cuba tengok ada tak perubahan. Mesti ada. Kena yakin lah. Ini tak yakin. Kita nak kaya, kita nak senang, tapi modal tak nak keluar. Sedekah pun tak nak. Kodamut, tahu tak kodamut? Dia bukan kodakut, kodamut. Kodamut ni kodakut campur komut. Tu jadi kodamut tu.
So sebab tabung, perasan tak? Tabung masjid kalau yang bergerak tu, dia ada tayar. Saja dia tabung minyak kat tayar tu. Dia berbunyi-bunyi, dah sampai dah tayar tu, kan? Dah sampai dah tabung tu. Tapi kita tak nak, kena buat lalap. Kadang papsu, tahu tak sampai berhenti kadang. Tahu sambung tolak. Sebab kan? Orang yang datang masjid ada harapan dia akan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dia nampak paling tidak, semua orang semayang, takkan aku tak semayang. Paling tidak dia akan semayang. Tapi rupanya Nabi dah pesan nak dimurahkan rezeki. Itu sebab orang-orang di sini yang datang semayang subuh tenang dia. Macam saya hari ni, relax. Saya yakin ni hati saya. Saya yakin lepas ceramah ni, sebab dah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, saya yakin lepas ni ada sarapan. Macam tu. Saya yakin lah. Tak tahulah, ya tidak, saya agak-agak macam tu. Kan? Jarang lah tak ada macam tu. Kebiasaannya ada. Datang, rugi tu. Dan ada ke tak? Ada kan? Saya dah cakap, saya nak confirmkan pula tu kan. Jadi makna kata imarahkan masjid. Ini kadang-kadang kita dah lah tak datang. Kan? Lepas tu kadang-kadang bila datang tu pula kita terfikir. Apa? Kadang-kadang terlampau memikirkan orang. Kan kalau aku pergi kan apa pula orang cakap. Dia fikir orang cakap. Aduh. Ni mesti orang sindi-sindi aku ni. Tak. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Macam mana pula? Sebab ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Yang memang. Jadi pedulikan orang ni. Kan? Orang yang dah lama pergi semayang di masjid, janganlah rasa good-good pula. Aku ni dah 2 tahun ni tak pernah tinggal masjid ni. Tak ada yang pecah rekod aku. Contohlah kan. Janganlah macam tu. Kan, masuk dalam masjid, contoh kan, kadang-kadang perbuatan sombong tu dia ada 3 jenis. Ujub, riak, takbur. Tapi hari ni tu bukan tajuk dia lah. Tu kena tunggu dalam ceramah yang lain lah. Maknanya kena panggil lagi ni. Macam tu lah. Bila dia masuk semayang, contoh dia sampai dekat masjid, dia masuk, tak ada orang ni. Dalam hati je. Dia tak cakap. Dalam hati dia, tak ada orang lain ni. Aku paling awal ni. Dah seminggu dah aku paling awal ni. Dahsyat juga aku ni. Ujub. Dalam diri sendiri rasa bagus. Rasa kita hebat. Dah berapa hari tu turut dah aku paling awal ni. Hebat aku. Dalam hati. Tak cakap orang ni. Allahu Akbar. Bismillah. Terdengar bunyi sliding door tu. Ada orang masuk. Berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak biar orang dengar. Riak. Lepas mayang dia berbuat dengan kawan. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid sekarang? Engkau lah, siapa lagi? Ya ke? Tak sangka kan? Tengok. Tu takbur nama. Dalam satu hari tu, satu masa tu, 3-3 dia boleh ada. Bayangkan. Pagi tu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku dalam hati. Kan? Habis tu. Jangan main-main. Tu macam penyanyi-penyanyi lah. Ingat tak dulu? Zaman kegemilangan penyanyi-penyanyi dulu lah. Tak payah sebut nama lah. Dia punya tarik tu sampai ke bukit, ke Gunung Kinabalu dia punya suara. Punya pitch dia tu tinggi lah. Kalau tarik tu, memang tak teringat. Dahsyat betul suara dia lah. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa. Nak tunjukkan apa? Allah kalau nak tarik sampai masanya habis juga. Kan? Rumah besar, nak belagak apa, sampai masa ada ramai lagi rumah lagi besar. Kereta baru, cantik kereta, tiba-tiba ada lagi baru lagi. Contoh kan? Contoh. Cantiknya motosikal kau. Paling lama 2 hari, lepas tu tak peduli dah motor tu. Dah biasa tengok dah. Nampak tak? Jadi tak ada benda nak kita sombongkan. Bila orang datang ke rumah Allah ni, jangan kita sindir dia pula. Kau apa hal datang? Rumah ni rumah Allah, bukan rumah kita, tapi kita makmurkan.
Tapi kalau nampak orang datang, bagi galakan. Sonok tengok kau datang masjid. Sonok tengok. Lain kali datang lagi tau. Pesan macam tu. Ajak dia sama-sama. Biar dia rasa selesa. Ni kau pahal tiba-tiba datang ni. Oh, kawan tu baru nak datang. Kena tanya lah soalan macam tu. Kau pahal tiba-tiba datang ni. Saja tertengok, balik dia. Dia biasanya kalau orang dah tak pernah datang, jarang-jarang datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa? Nak kenduri. Biasanya kadang tiba-tiba datang nak kenduri. Dia pandai pula tu. Dia mula datang 3 hari sebelum, 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum. Kadang seminggu sebelum pun ada. Dia mula di sembahyang belakang. Hari kedua dia datang, dia naik depan sikit. Dia depan, lepas tu belakang imam duduk ni. Habis kenduri tak datang lah. Ada. Memang ada orang duduk. Yang paling best tu dia tanya, imam ni imam. Yang ditanya imam, masalahnya dia tanya imam ni imam. Imam pandang ni kacik besar yang pandang budak ni. Ni lah imam. Lah minta maaf lah imam, tak perasan. Kau biasa sembahyang mana? Sembahyang sini pulang. Nampak? Gila kan tu kan. Jadi jangan kita sindir-sindir orang. Jadi mana kata, kadang-kadang bila dah jadi macam tu, kadang-kadang bila orang, kau ni datang tiba-tiba ni mesti aduh, kena setepek kawan tu. Kau datang mesti nak kenduri kan? Tak adalah, saja datang sembahyang. Besok tu tak datang. Yang paling sedih tu, dia boleh import pula daripada masjid lain datang rumah dia kenduri. Kan? Kita pun bercakap lah, apalah karyah sendiri ada, pergi panggil karyah lain. Rupa-rupanya ada mulut dekat karyah ni yang dah sound dia. Tu dia. Kan? Jadi kena elok-elok. Kan? Jadi hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jadi imarah masjid itu bukan hanya setakat mentadbirnya sahaja, tapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan menjelaskan syiar Islam. Alhamdulillah, masjid ni agak lama jugalah kan. Lama dah. Alhamdulillah dah ditambah baik. Dah dicat. Kapet pun tebal. Kalau sujud terbonam muka. Kan? Aircon pun punya dahsyat. Kipas semua berputar. Aircon semua on. Maknanya kena bayar. Tahu semua ada kos. Bukan kaleng-kaleng aircon ni. Apa jenis tu? Accent. Nampak? Accent. Connection tu. Accent. Nampak tak? Yang terbaik dah ni. Apa lagi alasan tak nak datang masjid? Apa lagi alasan tak datang masjid? Semua dah siap dah. Tabung pun dah standby tu. Pak, melekap kat dinding tu. Tabung majlis ilmu. Masuk. Sebab semua nak kena bayar. Kadang-kadang jamuannya, penceramahnya. Iya. Ini tabung masuk singgit. Nak panggil penceramah yang top-top. Betul tak kan? Kan? Asyik-asyik panggil ni. Panggil lah yang mahal sikit. Yang hebat-hebat sikit dia kata. Saya baik Samsul Debat tak mahal sangat. Kan? Sebab okey, ada kosong datang lah kan. Yang sebenarnya terlepas pandang, birthday pun ceramah sudah. Marah bini aku. Tapi itu dia. Imarahkan masjid. Kalau kita tengok macam mana Nabi sebut apa? Pada hari akhirat nanti ada 7 golongan akan mendapat naungan daripada Allah yang tak ada naungan selainnya. Apakah 7 golongan itu? 7 golongan itu, golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak sahlah cakap. Tak semestinya Perdana Menteri saja. Yang Tuan Agung, Ketua Kampung, Ketua Lorong, Tok Empek, Tok Adat, semua kena tanya. Pegang jawatan memang kono lah. Adil ke tak adil? Termasuklah CEO rumah tangga. Suami, isteri, semua kena tanya. Tu sebab jangan minta-minta jadi pemimpin, bergaduh, bercakap jadi pemimpin.
Sudah bila dah jadi pemimpin, terlupa. Tanggungjawab tu yang besar. Kena tanggung dan kena jawab. Lagi banyak kedudukannya, lagi banyak kena tanya. Lagi banyak hartanya pun lagi banyak kena tanya. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah, paling lambat sekali masuk syurga sebab kedudukan dia, keuangan dia yang sangat kaya menyebabkan dia lambat masuk syurga. Dia tak usah risau. Duit tak ada, jangan risau. Nabi risau, duit ada. Nabi risau. Satu ketika tu lepas solat asar tu Nabi berlari dia balik ke rumah. Kenapa? Sebab dia ingat ada 7 ketul emas dekat rumah dia. Nabi suruh cepat-cepat bagikan kat orang. Sedekahkan kat orang copet. Apa kau simpan-simpan lagi bagi. Kita pula risau tak ada. Kan? Macam tu. Pemimpin yang adil pertama. Yang kedua, anak muda yang menyibukkan diri dia, yang sibuk beribadah kepada Allah. Kan tengok ramai anak-anak muda, cuba tengok pada tarawih tu. Malam pertama ramai beliau. Masuk malam yang ke-10 dah tinggal beliau je. Beliau dah tak ada, beliau je. Beliau yang jenis sujud tu, lutut itu berbunyi. Allahu Akbar, tap drap Allah. Yang seorang tu pula sakit betul lutut dia. Kan? Jadi imarah kan, ni anak-anak muda kena selalu datang masjid. Kita jangan ni kau apa hal ni bising-bising ni, pergi balik sampai tua budak tu. Bila waktu semayang tak ada datang dah. Jangan takut kena halau balik, langsung tak datang-datang budak tu. Macam ayah tengah semayang, anak tu panjat ayah. Mak tapi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai ketua budak tu. Waktu semayang kan main jauh. Puncanya apa? Maknya lah. Lain lah kalau ayah tu tengah semayang, mak dia panjat. Tu lain. Tu patut dihalaukan. Tak faham bahasa mak tu. Kan? Jadi budak-budak tu tegur, betulkan dia. Macam malam tadi saya semayang ceramah di Masjid Koi. So, saya sebut, nak gambarkan saya boleh, tapi semua kena solat isyak dulu. Alhamdulillah, umur semayang isyak. Ada pula orang tua yang relax, tak semayang, ada pening pula kepala saya. Kan? Ada juga tu. Budak-budak tu faham dah. Anak muda yang menyibukkan diri beribadah pada Allah, datang masjid. Adik-adik selalu datang masjid. Faham? Okey. Baik dia anggur. Okay. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Inilah orang yang datang hari ini. Hatinya terpaut pada masjid. Kalau pergi Melaka, pergi Terengganu, pergi Perak, pergi Negeri Sembilan, pergi Rumah Anak Putrajaya, pergi ke Kuala Pilah, pergi ke Nui Kahwin, tetap tanya, masjid mana masjid? Tetap nak semayang kat masjid. Dan nak ada semayang kat rumah, ada masjid jauh tak pada sini? Hatinya terpaut pada masjid. Cuba buat. Haji Azmil Mustafa, arwah Haji Azmil Mustafa, kenal tak Azmil Mustafa? Ali Setan lah kenal. Oh, Ali Setan kenal. Azmil Mustafa tak kenal. Tu Azmil Mustafa masa dia ceramah di Terengganu tu. Penceramah malam ini datang ramai-ramai. Ali Setan ramai datang. Tu yang Azmil Mustafa kata nak buat macam mana, panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang. Dia katanya tu masa dia arwah kan. Dia berjaya buat tu beberapa kali 40 waktu berturut-turut sembahyang di masjid. Cuba buat. Saya sendiri pun sikit-sikit nama tak dapat. Setengah pun tak dapat. Mesti ada tertinggal. Ada je halangan kan, tak apa. Cuba buat. Cubalah buat sekali. Semua hidup at least cuba capai. Besar pahalanya kan. Buat. Hati terpaut pada masjid. Dia rasa lain kalau nak sembahyang kat rumah. Dia nak, paling tidak dia akan jaga sembahyang berjamaah. Tapi kalau boleh dia nak sembahyang kat masjid juga. Terpaut hatinya di rumah Allah. Orang ni dapat naungan arasy Allah. Mana tak ada naungan selainnya akhirat besok. Keempat, orang yang berkasih sayang
suami, isteri, kawan-kawan, sahabat, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tolak, yang buruk lagi tak selera macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Oh, habis tu yang tunjuk-tunjuk tu tak boleh ke Ustaz? Yang tunjuk-tunjuk tu yang dekat dalam media sosial tu yang dia bagi sedekah, kita kena sangka baik. Orang tu bagi sebab nak jadi contoh pada orang. Itu pun baik juga. Cuma menyembunyikan tu lebih baik. Kita jangan ambil kerja, jangan ambil alih kerja malaikat ni dengan Allah Ta'ala ni. Kita tengok, ni riak lah ni. Jangan, kita tak tahu dalam hati orang. Contohnya kan, kita tengok adanya beberapa ustaz tu, dia bagi sumbangan tu, pap dia tunjuk, alhamdulillah berjaya menyumbangkan ini, ni bagi sumbangan ni, bagi sumbangan ni kan. Maknanya kadang-kadang kita kena faham, ada orang dah bagi dana pada dia, orang kena tahu ke mana duit tu pergi. Tu kadang-kadang macam tu. Jadi sangka baik. Orang yang komplain tu, ni riak ni, orang yang komplain tu tak pernah riak sebab dia tak pernah bagi. Tu pula macam tu kan ceritanya. Kan ingat masa PKP yang itu, kan semua berebut-rebut bagi sumbangan kat masjid, sumbangan kat rumah anak yatim. Pagi-pagi subuh tu dia masukkan online, semua online kan, online banking kan, tap masjid apa nama? Masjid Quality. Masjid Quality. Bank ni, bank Islam ni. Bank Islam ke bank ni? Bank Rakyat, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. 700015 contoh. Huraian, description, doakan saya kaya. Oh, tu dia. Amount RM1. Tu tak tahan. Amount RM1. Tu tak tahan. Ujung mesti RM1. Apalah, janji ada. Dia cakap, kan Nabi paling suka walaupun sikit tapi berterusan. Tu dia. Tak apalah. Iyalah, upgrade, kita kena upgrade tau sedekah kita ni. Ini awal bulan RM1, ujung bulan RM1, panjang RM1 je kan. Cubalah upgrade, dapat bonus, RM10. Air Citra RM50 bagi. Itulah. Ni dapat tak dapat sama. Bila semua jemaat pisang, habis pisang. Upgrade lah. Kan? Nasi Arab berdengung. Mi goreng jantan. Tahu mi goreng jantan? Tahu? Ada telur. Jantan lah tu. Kuih kapel. Tahu kuih kapel? Tahu tak kuih kapel? Kuih cakui. Kan kapel tu. Kuih cakui. Macam tu lah bagi. Ikan patin garing. Tu ya Allah. Goreng garing. Contoh. Bagi. Lepas penyemaat. Baru orang tu datang. Memanglah kita mula-mula. Nanti ustaz orang datang sebab nak makan. Mula-mula. Tak apa. Kita nak bagi dia datang masjid. Mana? Buah tu tak ada lagi dah buah pisang ni. Mempertahankan kepisangannya daripada dulu. Seedless grape Australia. Anggur barulah masuk dalam khutbah. Kepada jemaah di belakang sana, di luar sana, jangan nasyid mengerjakan buah sahaja. Ingat orang belakang. Imam lambik keluar tak mengasuh dia anggur tu. Kan? Asing lah untuk AJK. Kan? Jadi di masjid umat Islam akan nanti tak habis lagi. Dan juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Inilah 7 golongan. Salah satu golongan yang kita nak cerita hari ini adalah golongan yang hatinya terpaut pada masjid. Di masjid umat Islam akan menemukan ketenangan hidup kerana di sana mana ada orang dalam masjid? Tak ada. Dalam masjid kita salat. Lepas salat kita zikir. Pedulikanlah orang yang cakap tak ada zikir-zikir lepas mayang ni kan. Pedulikanlah. Payah orang ni. Buat benda baik pun kau nak larang. Pergi
pergi kubur baca Yasin pun tak boleh. Bila nak baca WhatsApp, baca surat khabar. Heran betul orang ni lah. Orang nak beribadah baik mana baik pun kena marah. Sekarang ni golongan-golongan ni menyebabkan orang confused tu. Lepas tu bergaduh. Nak buat tahlil ke tidak? Buat tahlil ke tidak? Dalam tahlil tu zikir. Adanya zikir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak ke rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak zikrullah. Zikir itu ingat Allah. Zikirlah sampai ke puncak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan baru adalah seorang tu, kita sedekah Fatihah dekat Nabi pun tak boleh, sebab Nabi tak buat kata. Ayo, dah kita nak bagi apa lagi kat Nabi? Kita nak rasa nak bagi, bagilah. Ya Allah, kau berikanlah ya Allah kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, semoga kau berkatilah hidup kami ni, ya Allah. Kita segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita puji Nabi, kan? Salah ke tu? Nabi tak buat. Mana Nabi puji diri sendiri? Tapi kita puji Nabi, salah ke? Payah juga. Zikir tak boleh, itu tak boleh. Lepas semayang ni, kalau siapa zikir, siapa yang tahlil, semua neraka tu. Ada yang cakap tu. Memanglah yang pergi masjid, yang zikir, doa tu semua neraka tu. Yang duduk kat kedai mamak tak buat apa-apa tu, ngangkang tengok TV tu, semua syurga tu. Payah mana kan? Semua susah. Malam nisfu Syakban, orang baca Yasin. Baca 3 kali, baca sekali. Tak kisahlah, baca lah. Nabi pesan malam nisfu Syakban tu hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita nak baca Yasin boleh, nak mengaji satu Quran pun boleh, tak ada masalah. Yasin tu nak baca 3 kali boleh, 10 kali pun boleh. Ustaz tak terdaya lah 3 kali Ustaz, sekali boleh? Boleh, baca lah. Ustaz tak terdaya Ustaz 1 kali tu Yasin, Sadaqallahul Azim, boleh. Lepas tu kau berhentilah jadi orang pemalih betul. Cuma yang tak boleh tu jangan diwajibkan. Itu tak boleh. Mesti 3 kali dia kata. Itu tak ada paksaan sebenarnya. Tu kita nak buat, kita nak baca. Sebenarnya yang zikir, kalau kita tengok kifayat tahlil, yang kaifiat tahlil tu, kan lepas pada kita kita baca mula kita lepas Fatihah, kita baca 3 kul. Qul Allahu ahad, kita surah Ikhlas 3 kali. Kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah An-Nas. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu kita baca surah Alif Lam Mim. Kemudian kita baca, kan, kita baca ayat kursi. Kita baca sudah hanya sampai hujung. Ulama Nusantara dulu memang disusun. Dia susun. Nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tak ada paksaan. Boleh baca. Tapi dia susun tu kenapa? Kenapa lepas semayang tu ulama Nusantara juga susun tu? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, buat 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali, 7 kali, 11 kali, 1 kali. Tu pulanglah. Lepas tu kita baca Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Lepas tu kita baca Fatihah. Kemudian kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Subhanallah wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yumiitu wa syai'un qadir. Al-Fatihah. Contohlah. Disusun tu nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tapi saja sebab orang Melayu Nusantara ni memang terkenal dengan sifat pemalas. Minta maaf cakap. Kalau tak buat lagi bagus betul. Tapi kalau kita buat tu besar pahala. Cuma tak wajib pun. Nak buat. Nampak tak? Dia tu sebab kalau kita tanya orang Indonesia, dia kata, dia kan ada Jawa, ada Bugis, ada macam-macam. Dia kata Melayu boleh malas sekali kat Indonesia, dia kata. Betul tak kalau kita tanya ustaz tu? Ni bukan cakap orang, termasuk yang cakap ni.
Kalau tanya ustaz, ustaz, boleh tak bagi amalan yang pendek-pendek? Yang pendek-pendek minta mana? Minta yang panjang. Ada tak zikir yang senang-senang ustaz tu? Kan? Jadi disusun dengan tu supaya kita ni adalah yang benar kita nak amalkan. Tak boleh, semua tak boleh. Aduh, payah. Tahlil pun tak boleh. Ada yang tulis tu dekat dalam Facebook tu. Dia kata, kenapa buat tahlil menyusahkan keluarga si mati? Siapa kata wajib? Dah keluarga tu nak buat, biarlah dia buat. Kadang-kadang ada kan ni nak kena masak. Siapa kata kena masak? Budak kau baru lahir kau dalam dunia ni. Kau tak pernah tengok kau tanya orang tahlil tu macam mana? Kadang-kadang saya tak mampu nak buat kat rumah, saya buat kat masjid. Masjid buat tak pernah bayar berapa? Tak ada masjid tanya pun. Malam ni kita buat, minta semua tunggu ya, kita buat tahlil sikit untuk arwah ini baru pergi apa semua. Ni hajat daripada keluarga dia, kita buat. Tak ada pun cerita kena bayar. Kadang-kadang family dia letak dan tabur masjid, letak RM50, letak RM100, letak RM500. Tak ada pasal. Siapa kata mesti? Tahlil mesti macam ni. Kalau 2 orang meninggal, 1,000. Ada? Mana ada? Itu yang kadang-kadang orang menyalah tafsirkan tu, putar belit pula lagi. Paning pula tuan-tuan. Ya? Alhamdulillah orang sini tak macam tu. Ni orang tampil lain ni. Habis semayang kelang kabut dia balik. Kan? Sebab dia kata dekat Mekah kat Madinah tu, dia kata tak ada pun zikir-zikir lepas semayang. Ada apa? Cuma imam mungkinlah tak balik. Cuma tak nak jadikan benda tu sebagai wajib. Tapi ramai je orang tunggu zikir lagi, doa lagi, semayang lagi. Boleh, tak ada masalah. Kan saya cakap tadi, bukannya wajib. Ya. Itulah tuan-tuan. Baik macam mana? Dah ramai orang pandai sekarang ni. Saya ni tak pandai kan. Jadi orang tak pandai. Contoh macam vaksin tu. Bergaduh. Vaksin ni agenda Yahudi lah. Itulah ini. Saya tak pandai. Habis kalau tak pandai tanya, telefon Izzah Arif. Tanya Dr. Izzah, apa cerita tu? Kita dah semak dah tu. Hukum dia harus dan wajib. Harus kenapa? Harus sebab tak ada unsur-unsur yang haram dekat dalam vaksin tu. Oh, okey. Yang keduanya yang kata wajib tu sebab demi kemaslahatan orang ramai. Inilah. Ada orang tu ambil vaksin langsung mati ustaz. Nabi macam mana dah sampai ajal dia matilah. Kan? Bukan semua orang, betul tak? Bukan semua orang reaksi badan dia sama. Kan? Alhamdulillah saya ambil vaksin, saya 2 vaksin. Saya ambil apa nama tu? Pfizer. Dekat Seremban Pfizer. 3 Pfizer. Lepas nak pergi Makkah tu kau nolak lagi enjin lagi. Kan? Payah kan, semua tak boleh. Mana tak ada babi, dia khabar ada babi, panik tu malah. Kan? Iyalah kan, macam-macam lah tuan. Dan tak nak ambil tak apa lah, tak payahlah ambil. Tapi janganlah hasut orang cakap benda macam ni. Tak nak ambil dah, duduk dan diam. Kan? Ada juga orang yang tak ambil itu kena tahu, ada juga kan. Jadi masing-masing lah. Macam beli ni lah, beli pil Panadol. Bukan semua orang minum tu elok demam dia. Kan? Ada orang tolan sampai buntang-buntang, 1 kilo Panadol ambil tu. Tak mahu dia dah. Kan? Dia jenis orang kampung kuek sikit kan. Kampung kualiti ni orang kuat-kuat. Jadi Panadol jalan kata. Tak mahu dia dah. Jadi umat ni ketum. Contoh. Daun ketum. Baru dia jalan ustaz kata kan. Contoh lah. Mana kita tahu kan. Untuk tujuan ubat tak apalah. Kan. Kan tak pasal aku kena soal siasat kan ni. Samsul Debat menghalalkan ketum dia kata kan. Iyalah. Dadah semua untuk Panadol semua dadah tu. Tapi kalau ambil untuk tujuan perubatan, okey lah, jangan salah guna, dicampur-campur jadi lepas tu hai monong kan. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah laki tiada lain kau dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengingati Allah dan dari mendirikan semayang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada satu hari yang hingga 37. Maknanya fungsi ibadah pada masjid tu adalah sangat penting. Jadi kita ni datang masjid beribadah. Dan dalam datang ke masjid beribadah tentu akan terfikir, betul tak solat aku ni? Betul tak aku buat ni? Betul ni? Maka kita akan belajar. Majlis ilmu datang. Macam malam tadi saya kata, sebab malam tadi tajuk dia pasal kekeluargaan. Jadi orang lelaki ni kena ingat, dia kata,
Salah satu nafkah dia kena bagi dekat isteri dia adalah nafkah batin, nafkah zahir dan batin. Nafkah batin tu kita kena ingat bukan hanya atas katil saja. Nafkah batin masuk juga mempelajari ilmu agama. Itu juga nafkah batin. Jadi orang lelaki kalau tak boleh nak mengajar isteri dia sebabkan sibuk ceramah dan sebagainya, contoh sibuk ceramah ke bini sendiri tak terajar, contoh kan. Jadi jangan halang isteri kita untuk belajar ilmu agama. Jadi kalau ada kuliah duha ke, kuliah duha muslimat, isteri tanya, abang kah ke koi? Kah nak pergi kuliah duha dah muslimat, boleh ke? Pergilah, eloklah tu. Macam tu. Suami jangan halang. Kalau tidak besok kita kena tanggungjawab. Kena soal juga. Mudahlah bodoh berdengung kan. Mengajar tak pandai, lepas tu halang pula bini jadi pandai. Biar isteri tu belajar. Bayangkan di Kuala Lumpur ada satu pasangan suami isteri hantar anak dia umur 6-7 tahun masuk pondok tahfiz, Ustaz tahfiz. Setiap minggu balik, hari Sabtu Ahad mengajar mak dan ayah dia mengaji daripada Alif Bata. Menangis-nangis mak dengan ayah dia belajar. Sebab nak belajar, malu jahil. Faham tak? Ada satu hamba Allah, pencen pangkat ketua pengarah Putrajaya. Balik kampung, saya tak nak sebut negeri mana, tak nak sebut daerah mana. Dia balik kampung, dia jumpa imam. Imam, saya nak belajar solat. Pencen berbelah ribu tak tahu solat. Pergi semayang pun kalau terpaksa dia kena ikut menteri ke apa, dia semayang tapi dia buat perbuatan saja tapi tak tahu nak baca apa. Mahal semua boleh cari. Dia tanya dia boleh tak nak belajar. Imam kata boleh lah. Imam pun cakap tak apa, awak pergi je semayang dulu hari Senin daripada subuh sampai petang, pergi Senin Jumaat tu pergi je. Nanti pada waktu maghrib, antara maghrib dengan isyak tu nanti saya duduk depan saya ajar dekat masjid kata. Dia pun buat. Ada yang cakap dah tua-tua pun nak belajar. Silap-silap yang dah tua nak belajar ni lagi elok semayang daripada kita yang perasan elok. Itu sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 syarat yang kena ada mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama mesti dengan ilmu, tak boleh main ikut-ikut kan. Cantik toluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Takbir tu je. Allah. Pahal pakcik. Dia guru silat. Dia tarik Allah. Hara orang sebelah tu. Pahal pula dia ni. Kan? Macam mana orang kata takbir? Bismillah. Ada. Yang kat kampung-kampung tu ada yang dah tak apa jelas. Pakcik-pakcik tu kan. Sini steady lah, nampak steady, muda-muda walaupun dah berusia tapi nampak tagap lagi. Ada yang Allahu Akbar menggigil. Similah panggil. Milah. Ada kena belajar. Bismillah jadi similah. Sami Allah halimah hamidah ada. Limah ada, midah ada, semua ada. So peranjat lah 5 tu kan? Jadi kena bacaan dia, sebutan dia kan? Ar-Rahmani Rahim habis. Itu sebab kena belajar kan? Saya pun kena tegur dulu masa saya pergi ambil tahu dia. Rupanya bila dah ada tabiat tu ghairil maghdu, tak boleh, tu tak boleh kan? Jadi kenalah betul kan? Ghairil maghdubi alaihim, makna kena ada dinas Allah satu lagi yang paling favourite lah, waladdallin. Tengok lepas tu amin, kena berlembu siapa paling panjang
sampai lagi panjang. Itu semua ada kan. Dia punya harkat itu ada. Daripada sujud naik atas, Allah, selagi tak sampai tu, Hu Akbar. Kan? Itu sebab saya ingat lagi ada arwah ni, Ustaz Haji Surul bin Miri. Dia salah seorang hakim untuk tilawah kan. Dia perbetulkan banyak. Al-Fatihah kita pun banyak tak betul. Kena betul kan? Belajar ilmu. Dah lah tak pandai nak duduk belakang imam. Sekali imam kelabu dengan dia buta tau. Duduk belakang imam, imam terlupa, kena tolong lah. Kena duduk belakang imam. Tu tadi saya duduk jauh. Imam lah rambut surah maka memang tengah-tengah ambil, bukan awal dengan hujung. Kalau hujung tu, inna a'tainakal kausar, kalau dia terlupa kat situ, boleh kita tolong. Fasal, subhanallah, fasal li rabb, boleh lah. Tapi takkan orang terlupa yang 3 biji tu. Ini baca, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Yang belakang, sudah. Time ni lah kau nak terlupa. Kawan sebelah dah cenia. Tolonglah. Aku tak tahu ayat ni. Dia dah habis. Macam mana kan? Kau nak belajar? Kan? Iya belajar. Mana kita? Bila belajar tu kita pun seronok ibadah. Betul tak? Baru tu mati pula tengah ibadah, Allah seronok. Mana nak mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Cakap tengah sujud mati, Allah mati. Jangan imam huru makmum. Kalau imam meninggal tengah sujud, jangan main-main, huru makmum tu. Allahu Akbar. Habis nyawa imam masa tengah sujud tu. Yang makmum ni, Allah, lama sujud hari ni. Aduh, apa dia baca ke imam ni? Yang seorang tu siap tinjau dah. Belum lagi weh. Kan? Yang 3 orang tu, yang seorang tu. Woi, dia panggil orang sebelah. Lama sujud. Kawan tu jawab, weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang seorang, nasib baik aku tak cakap, dia kata. Betul. Ya, kau nak tahulah kan. Ya, tu sebab kau nak belajar. Contohlah, imam tiba-tiba tengah jadi imam tu terkeluar angin yang tidak diundang. Puih imam tu nahan lah, terkeluar kan? Keluar, contoh. Jadi orang belakang kena buat apa? Imam pun mufarakah keluar. Jadi orang belakang ke depan lah, ganti imam. Langkah dia ke depan. Sambung. Ini dia pula. Oi, batal kontut. Gila orang macam tu. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu? Tak ada ilmu. Kena belajar. Kena belajar. Tak, sebab contoh tadi jamak kasar. Saya pernah bawa ada seluar orang pakcik. Ada orang pakcik tu saya bawa. Dia ikut saya masa tu, dia sebilik dengan saya masa pergi ke Sabah. Lepas tu pakcik, jom kita jamak. Pakcik tak pandai, tak apa pakcik kita buat. Zuhur dengan asar, kita buat jamak takdim. Begitu asar ni, lepas tu dah habis tu, asar tu datang. So asar ni kita nak buat berapa ni? Tak, kita dah buat jamak pakcik. Zuhur tadi kita dah buat. So solat lagi dah. Senang lah macam tu kan. Maghrib. Bila maghrib tu pula, ni maghrib nak pendekkan apa? Tak, maghrib penuh. Isyak kita potong jadi 2. Senang betul lah. Memang lah. Cik tak pernah buat, pengasih lah ajar. Esok pagi subuh dia tanya, subuh ni nak combine dengan mana? Dia tanya saya. Kita mungkin gelak, tapi itulah proses ilmu. Kan? Biarlah kita ni supaya terang, dia kata, walaupun sikit menjadi terang. Ya, jadi belajar. Yang kedua, kesempurnaan ibadah mestilah ikhlas. Yang ketiga, mencapai kesempurnaan ibadah mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai.
Ni semayang nombor ekor jalan tak? Cucu kau berapa dah? 3, kau 5, kau belum ada cucu lagi, kau baru 2, 3502. Jadi tu kena pula tu. Dah kena tu yang paling best tu, dia siap belanja je ke masjid. La ilaha illallah. Wah, asam betul. Kan? Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Kan Nabi ajar dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Niatkanlah kerana Allah. Ada keempat-empat ni, barulah kita boleh mencapai kesempurnaan ibadah. Dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita yang serba sementara ni memang bukan senang. Bukan senang kita nak istiqamah dalam ibadah. Bukan senang. Zaman dulu lain. Bukan kata dulu senang, dulu pun susah. Dulu susah disebab faktor sara hidup. Hidup serba kata kais pagi makan semalam. Bukan kais pagi makan pagi tu, kais pagi makan semalam punya susah. Nak cover balik mana yang semalam yang tak dapat tu. Tapi hidup hari ni cabaran dia banyak, hiburan. TV 24 jam. Dekat tangan pun ada hiburan. Kesana kemari hiburan. Sikit-sikit hiburan, kan? Jadi kita kena kuat. 5 ada, insya-Allah selamatlah hidup. Yang terakhirnya 5. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat, insya-Allah. Huraiannya ceramah satu lagi. Dah 3 dah ceramah kau dah panggil. Maknanya yang ikhlas tu, kita tak harapkan ganjaran manusia. Tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Kalau hidup kita mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Mudah-mudahan dia dapat tolong aku naik pangkat. Kita akan kecewa. Mudah-mudahan dia akan tolong aku dapat ni. Kita akan kecewa. Mudah-mudahan. Tapi kalau berserah pada Allah, kita yakin rezeki Allah bagi kat kita, insya-Allah. Ikhlas. Dalam surah An-Nisa ayat kan 100 Allah beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berubah tu niat dia kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya faham signal-signal tu, saya faham. Ya. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu, makna kena berhentilah ceramah tu. Kan? Jadi saya insya-Allah jarang kuliah subuh sampai 7.20 ni. Biasa sampai ke 7 ya kan? Ya ke? Sini biasa kuliah subuh sampai ke berapa? 7.30. Wah, sambung lagi. Adalah kan nak ambil gambar lah, apalah kan, tak ada hal. Jangan risau. Jangan berebut. Saya okey je. Gambar togak RM10, gambar rebah RM15. Masuk dan tabung masjid. Saya teringat masa saya pergi Sarawak baru ni. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang perempuan bukan Islam tegur saya. Nak ambil gambar boleh? Tak silap orang ke? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Dia boleh cakap saya Adiputra, sabarlah. Berlari saya dah milik air, tengok tang mana sama tu nak tengok kan. Kan? Malam tu dia tag saya dekat Instagram tu, bukan Adiputra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof, dia tulis. Agaknya malam tu berpuasa, lain muka. Ada macam-macam dia orang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik masjid kualiti menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Itu sahaja. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.